keadaan yang menghina. Berlari, kena baling batu, maka Rasulullah berlari. Mereka kejar, baling batu, lari, kejar, baling, sehingga berdarah tubuh Nabi SAW. Berdarah tubuh Nabi SAW. Macam mana kita bayangkan kalaulah kita tahu ada jemaah 3 hari kena baling batu. Saya ingat habis bergegar tempat tu, datang semua bikers. Ni tak boleh jadi, ustaz kami kena baling batu. Ini tak boleh jadi. Baling batu ni kira teruk habis lah. Baling batu, bukan baling batu main-main. Baling batu memang nak mencederakan. Bukan satu orang, budak-budak ramai baling batu. Ini orang mulia, ini orang bangsawan, ini orang ada nilai diri, ada keluarga, bukan orang tak terhala. Tapi itulah yang telah diperlakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang kita nak belajar ni, apa yang Nabi cakap, itu yang kita nak belajar. Hari ini manusia banyak berdoa keburukan kepada orang. Bila tengok orang buat maksiat, bila tengok orang buat konsert, ya Allah, tenggelamkanlah semua yang buat konsert tu. Itu bukan cara dia, kan? Kalau kita ada fikir dakwah, kalau kita doa dia tenggelam kat stadium tu, tak sempatlah dia taubat. Biarlah doa, ya Allah, lepas dia pergi konsert bagilah dia hidayat. Kalau kita doa kena tenggelam, kan dia mati dalam keadaan tak taubat. Orang dakwah ni dia nak bawa manusia kepada syurga, bukan neraka. Kalau orang tu dia dakwah, ya Allah, matikanlah semua yang sedang buat maksiat, maknanya kita ni dengan syaitan sama je lah. Sebab apa? Syaitan memang maksud dia nak bawa orang masuk neraka. Kalau orang ni mati, yang kita suruh tenggelam tu dekat padang tu, bukan dia mati tak sempat taubat ke? Kalau tak sempat taubat jadi apa? Masuk neraka. So itu perbezaan dia. Orang yang dalam fikiran dia ada fikir dakwah secara Nabi, dia berbeza, kan? Dia faham. Kalau saya bagi doa, dia mati katak. Lebih baik doa, ya Allah bagilah hidayat. Ya Allah, Nabi pernah satu orang minta, ya Rasulullah, doakanlah kebinasaan kepada orang ni. Nabi tak doa, Nabi kata, Nabi sebut, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, sahabat ni minta Nabi doa kebinasaan. Nabi doa apa? Ya Allah, berilah hidayah kepada kaum aku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Simple, kan? Ya Rasulullah, orang-orang yang kat luar ni, kalau mereka tahu ni, mereka akan jadi lebih baik daripada saya. Kalau mereka dapat hidayah ni, mereka berkali ganda lebih baik daripada saya. Ini sifat yang kita nak belajar daripada usaha dakwah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dan Nabi SAW telah doa apa? Yang ini yang kita nak belajar. Ni maksud kita pergi Taif. Yang pergi umrah ni pergi Taif, bukan naik kabel car. Jauh-jauh pergi Mekah, akhirnya naik kabel car. Naiklah kat Langkawi, lagi canggih. Naik kat Bukit Nenas ke mana. Apa pergi jauh-jauh, pergi Taif, pergi naik kabel car. Malaysia punya lagi canggih, kan? Jadi yang bawa jemaah ni jangan bawa naik kabel car. Pergi Taif nak cari buah-buah Taif. Itu bukan maksud pergi Taif, kan? Setakat nak dapat buah ni dekat banyak-banyak tempat lah boleh dapat beli buah ni. Nak sejuk, pergilah Cameron Highland. Banyak lagi tempat sejuk. Nak pergi Taif sebab nak sejuk, kan? Sebab memang sejuk pun. Nak cantik, ada tempat lagi cantik. Nak kabel car, kira koman lah, pergi jauh-jauh nak naik kabel car. Rendah sangat keinginan. Tapi kita pergi Taif nak mempelajari dan nak merenungi keperitan dakwah Rasulullah. Yang tu kita nak belajar. Keperitan dakwah. Inilah tempat dia ni, tempat ni. Tempat yang kita tengok banyak masjid, tempat yang kita tengok penuh orang Islam. Bukan penuh, semua orang Islam yang kita tengok ni. Ingat dulu macam mana? Dulu macam mana ni Nabi datang? Nabi doa apa? Nabi doa ini mengajar kita, itulah sifat yang sepatutnya yang kita nak kena belajar. Benda ni memang susah. Nabi doa apa? Setelah Nabi diperlakukan dengan seperti itu, Nabi doa, Allahumma inni ashku ilaika du'fa quwwati wa qilla hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku mengadu kepadamu. Aku ni lemah, aku ni tak reti, dan aku ni tak guna di pandangan mata manusia. Ya Allah, engkau boleh marah aku sesukamu dengan sebab kecuaian aku. Kamu marahlah sesukamu sehingga engkau puas. Maksudnya apa? Nabi tak sebut langsung kesalahan umat, sebut diri dia. Adakah Nabi telah melakukan apa-apa kekurangan dalam dakwah dia? Berjalan kaki, bersabar atas penistaan, bersabar atas kesakitan,
kira komplit lah kalau markah tu 100% bahkan lebih. Tetapi dalam doa masih kata saya ni yang tak reti. Ya Allah, ni orang tak datang masjid sebab saya gas tadi ni, sebab saya lah tak reti. Kan? Saya yang lemah, iman saya lemah, tahajud saya lemah, zikir saya lemah. Ya Allah, aku mengadu kepadaku kelemahan diriku. Dan kalau kau nak marah kepada aku, kau boleh marah sesuka hatimu sampai kau redha. Lakal utbah hatta tarda. Maka itu, dan kemudian datang malaikat yang menawarkan diri nak hancurkan orang Taif. Nabi SAW enggan untuk menerima tawaran itu, dan Nabi SAW telah sebut satu perkara yang menjadi ajaran, pelajaran, pengajaran untuk semua orang yang nak buat dakwah. Nabi kata, aku mengharapkan keluar daripada tulang sulbi mereka orang yang menyembah Allah. Maksudnya, kalau mereka sekarang ni belum dapat hidayat, aku harapkan anak cucu cicit dia dapat hidayat. Nah, itulah cara dia. Tapi kalau kita doa dia mati, kalau dia tak dapat hidayat, mungkin anak dia. Kalau dia mati sekarang, tak sempat nak keluar anak. Jadi itulah sebenarnya yang kita nak belajar daripada usaha dakwah. Dakwah bukan hanya bagi tahu. Bagi tahu bukan dakwah. Dakwah ni dia datang sekali dengan sifat. Dia datang sekali dengan fikir. Dia datang sekali dengan adab. Dia datang sekali dengan cara. Itu yang kita nak belajar. Bukan semata-mata kita bagi tahu kita dah dakwah. Tak. Semata-mata kita dah tulis kat post Facebook, kita dah buat dakwah pagi ni. Tak. Dia ada rasa dia. Dia ada sifat dia. Dia ada amal dia. Dia ada doa dia. Dia ada fikir dia. Itu semua. Itulah dakwah cara Nabi SAW yang kita nak belajar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita istiqamah. Daripada 3 hari menjadi 40 hari, daripada 40 hari menjadi 4 bulan, dan sehingga target kita nak jadikan seluruh kehidupan kita, seluruh daya kita, seluruh intelektual kita, apa harta yang kita ada, apa skill yang kita ada, semuanya kita nak salurkan guna untuk hidupkan agama. Kita guna untuk bangunkan agama. Kita buat semua ini untuk apa? Untuk menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akan gembira, orang inilah yang dengan sebab dia berapa orang dapat bertaubat. Orang inilah dengan sebab dia masjid hidup di seluruh dunia. Orang ini. So Rasulullah akan sambut kita dengan air daripada telaga Al-Kausar, dengan ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang, marhaban, mengalu-alukan kedatangan kita. Siapa yang nak macam ni di hari akhirat? Siapa yang nak berita tentang dia sampai kepada Nabi, berita yang dengan sebab dia Allah Ta'ala telah beri hidayat kepada manusia. Jadi atas perkara ini tuan-tuan, siapa yang sedia insya-Allah beri masa Allah istiqamah 3 hari ini sebagai permulaan, sebagai apa orang panggil